Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, sebelum kita mula kita buka majlis perkongsian kita pada pagi ini dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian kita, santai duha kita pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua para penonton yang dah masuk. Okey, kita tengok dulu kat komen yang dah masuk pagi ni. Kalau suara saya okey, line saya okey, boleh komen kat bawah. Kita tengok okey tak mic saya pagi ni. Okey, suara clear. Terima kasih. Alhamdulillah jelas Atika Azhar. Okey, terima kasih semua. Terima kasih yang bagi komitmen untuk pagi ni kita santai-santai bersembang perkongsian kita pagi ni. Line cantik. Okey, terima kasih yang respon di komen. Okey, alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita bertemu walaupun secara alam maya macam ni. Insya-Allah kita buat perkongsian secara santai duha pagi ini. Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya selaku moderator pada pagi ini dalam perkongsian keluarga bahagia kita cipta bersama. Saya kira itu satu topik, satu perkara yang sangat dekat dengan kita. Kita semua ada keluarga dan kita impikan keluarga bahagia itu. Kan, tak lain tak bukan kita cipta keluarga bahagia kita wujudkan bersama, kita bina keluarga bahagia kan. Bila kita sebut pasal keluarga para penonton sekalian, dalam konteks perbincangan kita pagi ini, ia sangat dekat dengan kita. Kita ada mak ayah, kita ada pasangan, suami isteri, kita ada adik-beradik dan juga anak-anak. Makna kata, keluarga ini kita tidak sendirian. Kita bukan seorang-seorang, kita bukan sendirian. Dan untuk mencapai bahagia ini juga, bukan sendirian. Mana kata satu keluarga dibentuk, permulaannya adalah perkahwinan kan? Perkahwinan. Bila kita sebut perkahwinan untuk membentuk satu keluarga, ia tentang dua individu. Individu isteri maupun suami datang daripada latar belakang yang berbeza, datang daripada keluarga berbeza, gaya hidup berbeza, sikap berbeza, kan? Karakter berbeza, sebagainya berbeza. Tapi ia sangat menarik. Kita nak bina satu titik persefahaman dalam rumah tangga. Kita nak bina titik bahagia itu bagaimana dengan keadaan yang berbeza. Saya tinggalkan persoalan tu. Kita bincang pada hari ini kan. Kita bincang pada perkongsian kita pagi ini. Bagaimana nak cipta keluarga bahagia itu. Sangat menarik. Para penonton sekalian. Okay, insya-Allah ia akan dijawab dan dikongsi oleh speaker kita lah pada hari ini. Sebelum saya serahkan majlis kepada speaker kita, izinkan saya untuk perkenalkan dahululah speaker kita pada pagi ini kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya kenalkan dahulu kita punya speaker. Okey, speaker kita pada hari ini Puan Nurliana Munirah binti Muhammad Rosli, latar belakang pendidikan graduan perubatan dari University College Cork di Ireland, kemudian melanjutkan pengajian sarjana dalam bidang kaunseling, khususnya kaunseling keluarga. Dan kini beliau berada di tahun akhir pengajian sarjana di University Sains Islam Malaysia. Okey, ini speaker kita pada hari ini. Okey, para penonton sekalian, selain itu, speaker kita ini, Puan Nurliana ini merupakan seorang kaunselor pelatih di bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, sangat menarik. InsyaAllah kita akan kongsikan, kita akan bincangkan, kita buat santai-santai sembang-sembang dengan Puan Nurliana berkaitan keluarga. Keluarga bahagia, bagaimana kita nak cipta proses perkahwinan, proses alam rumah tangga menuju titik bahagia tersebut. Bersama dua individu yang berbeza saya katakan tadi. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Puan Nurliana.
Kelihatan okey dah bersedia Puan Noliana. Saya sahkan Ya. kepada Puan Lynette untuk kita bincang tajuk ini bersama. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada sahabat saya, saudari Hananin. Saya panggil dia Nani lah. Kami sama-sama bertugas di Jawi Putrajaya kan sebagai kaunselor pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nampak tadi ada yang bagi salam. Waalaikumsalam. Okey, ada beberapa kenalan yang saya perasan di sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di rumah yang mana menyertai kami semua dalam program Santai Duha pagi ini. Berbanyak-banyak terima kasih saya ucapkan. Hari-hari minggu ni kita borak-borak kan. Saya pun tak nak membawa konten yang begitu berat. Jadi sepanjang saya berkongsi, saya membukalah ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kalau ada sebarang persoalan, pandangan, boleh terus tulis di komen. Kalau saya perasan, saya akan respon lah. Kita adakan orang kata perbincangan yang interaktif. Okay? Seperti mana yang Nani dah sentuh tadi kan, keluarga bahagia ni semua orang nak bahagia kan. Itu pun sebab kenapa tajuk ini kami pilih lah. Tak ada orang yang berkahwin tak nak bahagia. Kita semua fitrahnya bila kita mencari pasangan, semua orang nak hidup bahagia. Semua orang nak ada teman, nak ada pendamping kan. Nak bila kita bercakap ada orang respon, okay? Kalau ikut dalam Islam sendiri kan, kita berkahwin tu sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita nak ada zuriat kan. Semua kita nak perkara yang positif. Kita nak sakinah, mawaddah, warahmah. Nak rasa tenteram, rasa ada kasih sayang, belas ihsan dengan pasangan kita. Okay? Tetapi kenapa pada hari ini ramai orang yang berkahwin tetapi suami dan isteri seperti orang asing? Okay, saya nak tanya, suara saya jelas ke? Saya takut perlahan. Okay, okay, jadi okay ke, jelas ke? Okay, jadi saya teruskan kenapa hari ini pasangan suami isteri walaupun telah berkahwin, kita kata kita berkahwin untuk nak bahagia kan, tetapi sekejap ada, saya rasa ada masalah teknikal sikit, sekejap. Okey, minta maaf tadi ada sedikit gangguan. Okey, jadi kenapa pada hari ini kita kata kita berkahwin kan sebab nak bahagia, tetapi ramai suami isteri walaupun duduk satu rumah, di bawah satu bumbung yang sama, berkongsi katil yang sama, makan makanan yang sama, tetapi rasa macam orang asing di dalam rumah. Kan, masing-masing bila tengok rasa panas. Bila tengok rasa sakit hati, rasa meluat. Sampai kan ada satu klien saya, dia kata, Puan, saya kalau sofa tu, dia kata, kalau sofa tu saya akan duduk hujung sini, pasangan saya akan duduk hujung sini. Maksudnya masing-masing cari bucu sofa tu. Punyalah tak nak duduk dekat. Sedangkan masa kita baru-baru kahwin, kita sangat rapat, kita sangat mesra, kita sangat bahagia. Jadi kat mana silapnya tu kan? Jadi itu yang saya nak kupas hari ni, kita bincang sama-sama. Okey, agak-agaknya kenapa? Masing-masing boleh bagi pendapat lah kepada punca hilangnya kasih sayang, hilangnya kemesraan dalam rumah tangga. Kalau ada pendapat, silakan berkongsi. Okey, saya dan kawan-kawan saya yang mana kami bertugas di Jawi, bila kami bertemu dengan klien, kami buat analisa lah kan. Bila kami buat analisa, melihat kepada punca-punca yang kita tengok pattern. Oh, nampak patternnya macam ni. Walaupun
pasangan yang berbeza, keluarga yang berbeza, tapi kita boleh nampak ada similarity, ada persamaan kepada munculnya isu dalam keluarga. So antaranya yang pertama sekali adalah perbezaan latar belakang dan nilai. Okey, kita kena ingat ya, kita dan pasangan kita adalah dua individu yang berbeza. Dua individu yang berbeza maksudnya kita datang dari latar belakang yang berbeza. Keluarga kita berbeza, didikan ibu ayah berbeza. Kemudian kita membesar, kita mendapat pendidikan yang berbeza, berjumpa dengan orang-orang yang berbeza. Jadi exposure kita adalah kepada keadaan yang berbeza. Jadi sudah pastilah kita ada nilai-nilai yang sedikit berbeza. Jadi kadang-kadang tak boleh cari titik pertemuan kepada perbezaan itu. Okey. Seterusnya adalah komunikasi. Komunikasi ni saya kira masalah yang sangat besar. Besar kenapa? Sebab gagalnya komunikasi akan mewujudkan banyak lagi masalah lain. Okey. Gagalnya komunikasi ni memang sangat-sangat akan memberi kesan lah kepada perhubungan. Sebab tu jadi bila duduk satu rumah tapi tak bertegur sapa. Tidak sedikit kes yang begini ya. Seterusnya masalah kewangan. Kita sedia maklum masalah kewangan ni memang menyebabkan antara salah satu punca perceraian terbesar di Malaysia adalah disebabkan masalah kewangan. Jadi kadang-kadang keperluan asas tidak mencukupi, dibebani dengan hutang, menyebabkan macam mana nak ada, maksudnya bila tekanan tu terhadap keluarga tu besar kan disebabkan masalah kewangan, tu sudah tentulah memberi impak kepada perhubungan kita. Seterusnya adalah pengabaian dan kurang perhatian. Perkara ini kita nampak simple pengabaian dan kurang perhatian. Pengabaian ni kadang-kadang kita nampak macam mana kita ambil remeh. Saya bagi contoh. Sekarang ni kita ada gadget kan, kita semua ada handphone. Banyak pasangan suami isteri yang datang mengadu mengatakan, baik suami baik isteri dua-dua ada yang mengatakan dia tak kisah kat saya dah, dia tak bagi perhatian kat saya dah. Saya cakap apa pun dia dengan handphone dia sahaja. Kadang-kadang kita ambil ringan perkara ini. Kita rasa pasangan kita ada je kat sebelah kita, dia meluah, dia bercerita, kita pun angguk-angguk. Tapi sebenarnya kita tidak memberi perhatian. Bila kita tidak memberi perhatian, sekali-sekala mungkin okey. Tapi bila selalu, pasangan akan rasa terabai. Bila pasangan rasa terabai, akan menyebabkan membuka ruang sekiranya ada orang lain yang tiba-tiba memberi perhatian kepada pasangan kita. Orang yang kita ni manusia, bila kita dah berkahwin, even anak-anak kita pun, kita ada tangki kasih sayang dan tangki emosi yang perlu dipenuhi. Okey? Bila tangki kasih sayang dan tangki emosi kita ni tidak dipenuhi oleh ahli keluarga kita, oleh pasangan kita, ada orang lain, bila ada orang lain yang cuba mengisi, pasangan itu akan mudah tertarik sebab ada orang lain yang memberi perhatian. Fitrahnya manusia ini, kita suka untuk berkasih sayang dan kita suka untuk orang bagi perhatian kepada diri kita. Jadi itulah yang saya kata pengabaian atau kurang perhatian ni, kadang-kadang bila kita ambil ringan, dia boleh membawa kepada permasalahan keluarga yang serius. Okey. Okey. Ada seorang ni yang komen daripada kita punya penonton kan. Afikah Nazri. Beliau berkongsi sebab masing-masing dah busy dengan anak-anak. Sampai lupa nak bercinta, berkasih sayang antara suami isteri. Sedangkan cinta perlu dibaja. Betul? Ibarat pokok yang dah lama tak dapat baja, jadi akan layu kan. So indeed, it's very true. Okay? Bila kita lupa dalam perkahwinan ni, kita ada peranan suami isteri, kita ada juga peranan ibu dan bapa. Kadang-kadang bila dah dapat anak, kita memainkan peranan ibu dan bapa tu, kita terlalu fokus kepada itu, menyebabkan kita ada pengabaian kepada hubungan suami isteri tadi. Jadi saya sangat setujulah dengan pendapat tu, ada kebenarannya di situ. Okey, seterusnya saya nak kongsikan tentang punca yang mungkin kita terlepas pandang, iaitu ujian-ujian dalam kehidupan yang kita tak sangka. Contohnya apa? Contohnya mungkin bila kita menjelang umur 30-an, 40-an, masa tu tengah sibuk dengan kerja, anak-anak tengah membesar, tiba-tiba apa? Ibu dan ayah kita sakit.
ataupun tiba-tiba dibuang kerja, tiba-tiba pasangan kita accident. Perkara-perkara yang tidak dijangka ini akan menyebabkan it will put strain on our marriage. Akan menyebabkan hubungan kita ada macam bebanan lah, akan ada tekanan kepada perhubungan kita. Yang saya kongsikan tadi adalah punca-punca yang saya rasa kebanyakan daripada perkahwinan dan keluarga akan hadapi. Tetapi ada beberapa punca yang lebih serius yang mana mungkin tidak berlaku kepada semua perkahwinan. Contoh yang saya nak bagi adalah kes curang. Okey, kenapa saya masukkan kes curang ni dalam sebab yang lebih besar, sebab yang lebih serius? Kerana curang ni sendiri dia ada spektrum yang luas ya, tuan-tuan. Dia luas maksudnya ada yang bermula dengan sekadar mesej, bertukar-tukar teks WhatsApp. Seterusnya ada yang masih lagi mesej tapi dia macam masuk kepada yang lebih kira mesej tu kurang sesuai, ada pertukaran gambar yang tidak baik, pertukaran video yang tidak baik, okey. Ada yang sampai tahap berzina. Jadi spektrum kepada curang ini luas, okey. Kadang-kadang ada pasangan yang tanya saya, "Puan, saya mesej-mesej gitu je, tak ada niat pun." Tetapi kita kena faham konsep kenapa perkara ini serius adalah di sebalik yang kita rasa ringan itu, perasaan pasangan kita ada terasa dikhianati. Jadi kita nak ubati perasaan dikhianati itu adalah sangat susah. Walaupun kita cuba buat perubahan, kita cuba nak berbaik-baik semula dengan pasangan, tetapi di dalam hati tu dah ada emotional wound, okay? Luka emosi yang mana sangat susah untuk disembuhkan. Mungkin dah sembuh tetapi masih ada parutnya. So dia bukan kita nampak macam benda tu simple, tapi kita nampak konsep di sebaliknya adalah terasa dikhianati. Okey, seterusnya punca yang lebih serius adalah ketagihan. Okey, ketagihan ni definitely. Okey, soalan bagaimana nak cipta keluarga bahagia yang punyai 2 isteri. Okey, kita masuk kepada yang tu kemudian saya akan sentuhkan sedikit. Nanti moderator boleh ingatkan saya sekiranya saya terlupalah. Okey, ketagihan ini dia ada, biasa kita ingat ketagihan dadah, ketagihan alkohol, judi macam tu kan. Tetapi sekarang kita ada ketagihan-ketagihan yang lebih, kita kata lebih dekat dengan kita. Mungkin kita rasa dah jauh lah, aku tak ambil macam tu. Tetapi ketagihan yang ada sekarang yang dekat dengan kita ni adalah ketagihan pornografi. Okay, sangat meluas dalam kalangan pasangan suami isteri. Anak-anak pun ada ketagihan pornografi. Seterusnya adalah ketagihan maksudnya yang berkaitan dengan skrin jugalah, online gaming, berlebihan penggunaan gadget dan sebagainya. Jadi kenapa ketagihan ini bahaya? Ketagihan ini bahaya kerana dia memberi kesan kepada fungsi keluarga. Bila kita ketagihan, kita akan terlalu asyik dengan apa yang kita ketagihkan itu, menyebabkan kita berlaku pengabaian kepada keluarga. Okey. Seterusnya adalah kesihatan mental. Walaupun sekarang ramai dah orang bercakap tentang kesihatan mental, kemudian orang bercakap tentang depression tu macam biasa je. Maksudnya bukan biasa, maksud saya semakin perbincangan tu semakin terbuka, semakin ramai orang bercakap, semakin ramai orang open up tentang isu mental health ini. Tetapi walaupun dah meluas, tapi sebenarnya kesedaran tu masih lagi kurang jika kita nak bandingkan dengan penyakit fizikal. Okey, contohnya penyakit fizikal ni, kalau kita demam kan, demam, sakit kepala, sakit perut, kita akan pergi jumpa doktor ataupun pasangan kita akan bawa kita jumpa doktor. Tetapi bila yang berkenaan dengan kesihatan mental ini, mungkin simptom dia kurang jelas. Jadi kita lambat mengambil tindakan. Saya bagi contoh, tuan-tuan dan puan-puan kena peka dengan keadaan kesihatan mental diri dan keadaan kesihatan mental pasangan dan anak-anak. Contohnya, isteri baru bersalin. Okey, isteri bila bersalin, lepas bersalin murung, tak nak keluar bilik, tak nak makan, nak duduk dalam gelap sahaja, hilang berat badan, kemudian tak nak susukan anak. Maksudnya dia ada macam, kita tengok dia berlainan dengan isteri yang kita kenal. Okey.
Mungkin kalau 1 minggu, 2 minggu selepas bersalin kita kata okey. Sebab mungkin kita panggil tu postpartum blues, macam kemurungan sementara lah selepas bersalin. Okay, tetapi kalau dah 6 bulan selepas bersalin, 8 bulan selepas bersalin masih macam itu, kita pun mestilah terfikir what is wrong. Something must be wrong somewhere. Jadi dalam keadaan ini kita ada tanggungjawab lah untuk mendapatkan rawatan diri kita sendiri ataupun pasangan kita kena memujuk, pasangan kena pujuk dan bawa pasangan yang sakit itu untuk mendapatkan rawatan. Kenapa? Bila kita mendapatkan rawatan, kita boleh kembali kepada fungsi keluarga yang baik. Mungkin masih ada tekanan, masih ada depression, tetapi dia boleh uruskan anak-anak, dia boleh jaga kebersihan diri, boleh jaga keperluan suami. Tapi mungkin ada hari-hari dia akan sedikit down lah. Tapi point dia kena dapatkan rawatan. Saya kongsikan satu kisah ni tentang penyakit delusi, delusional disorder. Delusi ni adalah bila seseorang ada kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah yang mana benda tu tak wujud, tak berlaku, tapi dia betul-betul percaya. Okay? So dalam satu keadaan ini, suami ini pada tahun ke-20 perkahwinan, dia rasa isteri dia curang dengan dia. Maksudnya sampai ke tahap berzina. Okay? Dia merasakan, dia mendapat delusi itu. Jadi setiap hari, dia marahkan isteri dia, menuduh isteri dia berzina setiap hari selama 10 tahun. Okay, jadi setiap hari isteri ni terdera lah dengan emosi dia, dengan tuhmahan daripada suami. Akhirnya, selepas 10 tahun, iaitu pada tahun ke-30 perkahwinan, isteri memfailkan fasakh. Isteri nak berpisah kerana tak sanggup lagi menghadap suami yang menghina dia setiap hari. Okey, bila isteri dah failkan fasakh, suami ni pergi ke psikiatri dan mendapat diagnosis delusional disorder, iaitu apa yang dia fikir tu, dia dapat idea yang salah secara tiba-tiba dan dia percaya perkara tu. Jadi maksudnya masa ini dah tak guna dah sebab isteri dah tahu hati. Dia teruskan mendapatkan rawatan tapi isteri tetap nak berpisah. Jadi bayangkan kalau bezanya kalau dia dapatkan rawatan tu 10 tahun lepas. Kalau dia dapatkan rawatan tu 10 tahun lepas, mungkin masih ada masalah tapi tidak seteruk yang dihadapi sekarang. Bagi saya 10 tahun itu suami sangat menderita sebab apa yang dia fikir tu macam menyesakkan dada dia lah kan. Dan isteri pun sangat menderita dengan cara suami menghukum dia. Jadi 10 tahun menderita yang sia-sia. Okay? So perhatikan ya perubahan sikap, emosi, tingkah laku daripada pasangan kita dan anak-anak dan dapatkan rawatan segera. Okay, yang akhir sekali punca yang serius saya kira adalah penderaan lah, abuse. Penderaan fizikal, seksual ataupun mental. Okay, sebarang bentuk penderaan memang akan menyebabkan masalah lah dalam keluarga, itu kita jelas lah ya. Okay. Okay, untuk punca-punca tu saya dah selesai lah. Okay. So kenapa kita kata keluarga bahagia kita kena cipta bersama? Sebab dia tak boleh seorang yang main peranan. Okay. Kadang-kadang ada seorang semangat kan. Suami ni dia nak buat semua untuk keluarga tapi isteri tak bagi kerjasama. Kadang-kadang isteri yang semua atas bahu dia tapi suami jenis tak kisah. Kita cipta bersama maksudnya baik suami, isteri dan anak-anak semua ada peranan untuk membina keluarga itu. Okay, kalau hanya di bahu seorang, maka orang itu lama-lama dia akan rasa sangat terbeban dan mungkin boleh mengalami burnout. Okay? Okay, sekarang saya nak sentuh tentang komunikasi sebab komunikasi ni yang kita nampak patternnya memang ada dalam kebanyakan pasangan yang ada masalah perhubungan, biasanya memang ada communication problem lah. Okay, so kalau sesiapa yang ada point tentang komunikasi boleh kongsikan dengan saya. Sekarang saya nak bermula dengan komunikasi toksik. Okay, komunikasi toksik ni negatif lah ya. Okay. So yang pertama adalah mengkritik. Sambil-sambil saya cerita tentang komunikasi toksik ni, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan berfikir tentang perhubungan dalam keluarga. Ada tak komunikasi toksik ni? Ada tak kita buat kepada ahli keluarga ataupun ahli keluarga buat pada kita? Okay? Okay, kritikan. Kritikan ni adalah bila mungkin satu pihak bermula dengan dia mengadu. Bang penat lah. Bang rumah bersepah lah.
anak-anak tu bising lah, okey, dia mengadu. Okey, tapi bila berlakunya pengabaian, tadi kita ada kongsi tentang pengabaian kan? Bila aduan itu tidak diendahkan secara berterusan, dia akan mula dengan mengkritik lah, daripada mula-mula mengadu. Mengadu okey, tak ada masalah. Okey, so contoh tadi dia penat, lepas tu isu dia contoh dapur bersepah. Bila dapur bersepah, dia mengadu dia penat dan sebagainya tak dilayan, dia akan jadi, awak ni memang tak kisah kan, awak ni memang awak seorang je sibuk. Awak ni memang pemalas kan? Dia bertukar daripada isu pinggan mangkuk yang tidak dicuci menjadi kritikan. Dia tidak lagi bercakap tentang isu pinggan mangkuk, dia bercakap tentang peribadi pasangan. Awak ni pemalas, awak ni pentingkan diri, awak ni tak kisah kat saya. Macam tu. Jadi nampak macam mana kritikan boleh muncul. Okey, seterusnya daripada kritikan, kita boleh bertukar kepada penghinaan, merendah-rendahkan, macam meremeh-remehkan. Okey, itu sebenarnya lebih berat lah. Penghinaan ni lebih berat. Penghinaan ini tidak sedikit ya puan-puan yang mana berlaku dalam rumah tangga. Okey, saya minta maaf saya terpaksa sebut tapi saya nak semua orang jelas. Memang ada yang orang yang memanggil pasangan dia bodoh, bangang, perkataan-perkataan yang sangat berat. Bahkan memanggil pasangan dengan nama yang menyamai binatang. Okey? Maksudnya kat situ dah ada unsur-unsur yang lebih berat. Itu adalah penghinaan. Bila mana kritikan dah tak jalan, mungkin orang akan masuk kepada penghinaan. Dan mungkin orang-orang yang ada sifat panas baran, dia banyak menggunakan unsur penghinaan ini. Okey. Okey, saya ada satu soalan. Kalau siapa ada jawapan boleh jawab. Kalau orang selalu dikritik dan dihina, apa dia akan buat? Okey, siapa ada jawapan? Orang selalu macam katakan isteri kan, isteri selalu sangat kritik suami, selalu sangat merendah-rendahkan suami. Saya tak kisahlah duit awak tu, saya tak hadaplah duit awak tu. Okey, apa akan jadi pada suami itu? Ada jawapan tak? Okey. Okey, kalau ada nanti boleh. Emotional torture indeed. Kan betul. Emosi akan rasa sangat sangat terganggu kan. Kita akan rasa stres yang melampau. Memberontak. Okey, betul. Memberontak tu sangat tepat lah. Tapi term yang saya nak gunakan dalam komunikasi toksik ni sama dengan yang Siti Zulaika kata memberontak, tapi term dia adalah mempertahankan diri. Okey, rasa tawar hati. Okey, betul? Mempertahankan diri. Kita bila orang asyik attack kita, kan? Kita akan mempertahankan diri. Kita akan cakap, okey, yelah awak je betul. Awak je betul. Ataupun saya dah buat dah semua. Tapi awak yang tak nampak. Okay, jadi dia ada sekarang ni dah dua hala. Tadi satu pihak kan, kritik. Ni sekarang ada pihak yang membalas. Jadi dia dah dua hala, saling menyakitkan. Okay, yang seterusnya yang terakhir sekali adalah menjauhkan diri. Menjauhkan diri ni kita one of the partner ataupun both husband and wife, dia mengeluarkan diri dia daripada perkahwinan itu. Dia mengeluarkan diri dia daripada perkahwinan itu dengan menjadikan maksudnya suami dah tak kisah, isteri pun dah tak kisah. Yang ni yang bila orang kata, saya dah tahu hati dah puan, saya dah tak kisah dah, dia nak buat apa buatlah puan. Macam tu. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa menjauhkan diri ini yang paling bahaya antara semua komunikasi toksik? Kalau ada jawapan boleh kongsikan dengan saya. Okay. Bila fasa komunikasi toksik ini, bila fasa menjauhkan diri ini, bila datang kepada kita pun, kita buat kaunseling pun, biasanya dia dah susah. Sebab apa? Satu pihak dah tak nak dah. Dah tak nak bagi kerjasama, dah tak bersedia membuat perubahan lagi. Okay. So kat situ kenapa kita kena menjauhkan diri ni kenapa? Jawapan kepada soalan saya tadi, saya jawab sendirilah, tak apa. Okay. Menjauhkan diri ni paling bahaya adalah disebabkan
dia tidak ada lagi komunikasi. Kalau yang lain tadi tu walaupun toksik, walaupun menyakitkan, dia masih mungkin ada rasa sayang, masih lagi dia ada effort nak berkomunikasi. Bila menjauhkan diri ini, dia dah tak kisah. Dan dia tak ada komunikasi langsung. Okay, bila dah tak kisah itu, dia dah tahap yang susah kita nak buat perbaikan sebenarnya, tetapi masih boleh. Tapi effort tu kena besar lah, kena banyak pujuk, kena banyak menunjukkan kesungguhan untuk kita berubah. Betul. Okay, betul. Menjauhkan diri ni masalah tidak akan selesai. Dan sebab memang kebanyakannya masalah dah tak boleh selesai sebab orang tu dah tak nak dah. Dia dah tak nak selesaikan. Okay. So, menjauhkan diri, tadi mengkritik, menghina, mempertahankan diri dan menjauhkan diri. Ini semua adalah bentuk-bentuk komunikasi toksik. Okay. Seterusnya, kita dah cakap tentang komunikasi yang negatif. Kita nak jugalah belajar sedikit tentang komunikasi yang positif. Okay. Komunikasi yang positif ini, yang pertama sekali kita gunakan I statement. I statement ini adalah pernyataan saya. Saya. Okey. Kalau yang tadi toksik tadi, kita banyak menuding jari kepada pasangan. Awak tulah, abang tulah, sayang tulah. Kita semua cakap pada pasangan. Tapi bila komunikasi positif ni kita kena kata saya dan saya. Okey, contoh. Kita meluah dengan pasangan. Saya rasa marah, saya rasa sedih, saya rasa penat, saya rasa kecewa. Okey, mula dengan pernyataan saya. Kemudian kena sambung dengan pernyataan yang bersifat objektif. Okey, objektif ni maksudnya satu-satu perkara. Kalau kita nak bincang isu makan, bincang isu makan. Kalau kita nak bincang isu dapur, kita bincang isu dapur. Okey, so saya bagi contoh. Okey, abang hari ni saya rasa penat. Okey, saya rasa penat. Boleh tak awak tolong tengok anak? Maksudnya objektif. Boleh tak awak tolong tengok anak? So, kita gunakan pernyataan saya dan pernyataan yang bersifat objektif. Okay, kadang-kadang kita ni tidak, maksud saya kita tidak berterus terang. Kita banyak berkias-kias. Jadi, kita marah bila pasangan tak dapat apa yang kita nak cakap. Okay, contoh saya bagi contoh. Orang perempuan selalu buat benda ni. Bang, awak teringin tak makan KFC? Lepas tu suami pun jawab, tak. Tak kisahlah makan apa-apa tapi tak adalah teringin nak makan KFC. Lepas tu kita pun jadi marah dan kecewa. Sebenarnya kita yang nak makan KFC tapi kita buat-buat tanya pasangan kita. Jadi senangnya kita cakap terus terang. Hari ni saya rasa penat. Saya rasa tak nak masak, boleh tak? Boleh tak kita makan KFC? Nampak tak? Kita nyatakan pernyataan saya, perasaan kita apa. Kemudian apa yang kita nak tu secara objektif. Kalau kita berkias-kias, pasangan tak dapat apa yang kita nak. Okay, itu satu. Yang kedua, bila kita tidak bersifat objektif kan. Contoh kita nak marah isu baju yang tidak disidai. Okay. Tapi kita kait dengan macam-macam. Kait yang salah semalam, salah minggu lepas, salah tahun lepas. Jadi bila kita kait-kait, kita mengungkit dan sebagainya, itu menjadikan komunikasi kita tidak bersifat objektif. Bila tidak bersifat objektif, pasangan dan anak-anak pun tak dapat mesejnya apa. Sebenarnya dia ni nak apa? Sebab banyak sangat yang dia cakap. Jadi kita biasakan, kita cakap dengan anak kan, contoh kakak, mama penat hari ni. Boleh tak kakak tolong mama sidai kain? Dah, berhenti di situ. Kita tak perlu nak kait-kaitkan dengan segala benda lain yang menyebabkan mesej tidak sampai. Okey, itu adalah I statement ya. I statement, pernyataan saya. Seterusnya, orang lelaki tak faham berkias. Tapi kadang-kadang ada juga orang perempuan yang tak faham berkias. Maksudnya dia berbalik kepada personality. Cakaplah terus terang dengan keperluan kita apa. Okey, seterusnya adalah menyebut kebaikan pasangan. Kita ni kadang-kadang tak ada seni dalam berkomunikasi. Kita terus attack je. Macam tu. So, kadang-kadang betul ada kekurangan yang kita nak sampaikan. Tapi kenalah dengan caranya. Okey, contoh kita nak cakap dengan suami, duit dapur tak cukup. Okey, duit barang dapur tak cukup. Kita jangan terus marah. Kita jangan terus kata duit tak cukup, macam mengadu-ngadu macam tu. Okey. Yang kita kena buat adalah pertama sekali kita sebut dulu kebaikan dia. Okey, terima kasih. Saya nampak awak usaha keras untuk keluarga. Kemudian awak cari rezeki. Walaupun kena buang kerja sebab PKP ni, saya nampak awak usaha cari kerja lain.
kita puji dulu apa yang dia dah buat. Secara fitrahnya manusia, bila kita dipuji, bila disebut kebaikan kita, hati kita akan rasa sejuk. Okay, selepas kita dah sebut kebaikan dia, baru kita masuk kepada apa perkara yang kita nak bincang. Lepas kita dah hargai dia cari rezeki untuk keluarga, bekerja keras untuk keluarga, lepas tu kita masuk. Sebenarnya nak cakap sikit, duit dapur tak cukup lah, sebab bila MCO ni, apa orang kata, anak-anak kat rumah sentiasa. Dulu masak makan malam saja, sekarang nak kena masak makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Jadi 3 kali ganda. Jadi mungkin bila bercakap macam tu, suami akan lebihkan duit dapur. Kalau dia tak berkemampuan pun, mungkin dia pun boleh bercakap dengan baik dengan kita. Sebab kita dah sebut dulu usaha dia, kebaikan dia. Okey? Okey, itu adalah yang kedua, menyebut kebaikan pasangan sebelum kita nak menyampaikan mesej-mesej yang tertentu. Seterusnya, ambil tanggungjawab dan minta maaf. Okey, ambil tanggungjawab dan minta maaf ni adalah dalam keadaan yang bila seorang tengah marah, seorang lagi dalam keadaan rasional. Okey, bila seorang marah, contoh yang marah tu suami balik kerja kata, apa ni anak sepah kat rumah, tak masak lagi. Okey, so kita dalam keadaan begitu, kita nampak mungkin suami kita penat, kalau kita boleh rasional lah, kalau kita dalam keadaan boleh rasional, kita just minta maaf je. Oh, minta maaf tadi tak sempat nak masak sebab tengok anak kelas, contoh katakan. So kita ambil tanggungjawab dan kita minta maaf. Tak apalah sebab dia tengah marah, kita minta maaf. Ada lagi satu keadaan yang dua-dua tengah marah. Bila dua-dua tengah marah, seorang ni tidak mampu untuk meminta maaf dan mengambil tanggungjawab kepada kesalahan yang berlaku. Bila dua-dua tengah marah, kita kena buat teknik yang satu lagi, kita panggil bertenang sebelum berbincang semula. Okey. Bila kita tahu dua-dua tengah tak stabil, dua-dua tengah beremosi, jangan bercakap dulu. Orang kata apa, orang putih kata time out lah. Time out. Suami ambil masa untuk buat perkara-perkara yang boleh tenangkan diri. Isteri ambil masa untuk tenangkan diri juga. Jadi bila sama-sama dah bertenang, baru duduk kembali untuk berbincang semula. Okey. Dia berbeza dengan yang tadi tu. Yang tadi tu adalah menjauhkan diri. Menjauhkan diri ni disenyap sebab dia dah tak kisah, dia dah malas. Tapi bertenang sebelum berbincang semula ini supaya kita nak tenangkan keadaan, stabilkan emosi supaya kita boleh rasional, kemudian baru kita berbincang semula. Okay, itu adalah 4 komunikasi positif yang kita boleh cuba amalkanlah dalam pasangan. Samalah dengan anak-anak kan. Kita jangan terus tuduh. Kadang-kadang kita sebut puji anak. Mama nampak kakak rajin lah. Okay. Nanti bolehlah tolong mama. Nampak tak? Kita sebut dulu. Mama tahu anak mama ni baik. Anak mama ni rajin. Okay, nanti kalau mama sibuk, tolong tengokkan adik ya. Macam tu. Okay, ada satu soalan. Azhar, kalau kita menyebut kebaikan dulu sebelum meminta, macam ada udang di sebalik batu ke tak? Rasanya tak kisah ada udang ke tak ada udang. Yang penting komunikasi tu boleh harmoni. Saya nak tanya dengan inilah kan Cik Azhani, suka tak kalau orang puji kita? So point dia adalah kita nak menangi hati dulu sebelum kita nak menyampaikan perkara yang bukanlah semestinya perkara yang negatif, tapi kita nak berbincang. Okay? Jadi kita set the mood, kita tengok juga muka pasangan, muka tengah penat, kita pula nak bincang isu berat. Okay, tengoklah dulu, mungkin bagi dia rehat dulu, dia dah tenang dulu, okay, nampak mood okay, kita startkan perbincangan. Kena setting of the mood is also very important. Okay, so ada satu kata-kata ni, tahu kan nombor 6 dengan nombor 9. Dan kalau kita tengok pada angle ni, kita nampak nombor 6. Bila kita tengok pada angle ni, kita nampak dia nombor 9. Itu maksudnya perbezaan perspektif. Okey, kadang-kadang kita tak boleh tolak ansur dengan benda yang berbeza. Okey, kita mungkin betul, tetapi pasangan kita tidak semestinya salah. Okey, macam contoh, saya bagi contoh, orang yang dia suka sidai baju, dia sangat kemas. Dia sidai baju rapi je. Hanger dia sama warna
baju-baju, kain-kain, tudung-tudung, lepas tu jarak hanger pun sama, satu arah semua. Okey, tu contoh. Bila hari yang pasangan dia sidai, dia dah ajar dah. Tapi pasangan dia tidak menepatilah standard dia. Jadi dia marah. Kita tanya balik diri kita, is it fair untuk kita marah pasangan kita bila dia tidak menepati standard kita? Sebab kita kena ingat balik, apa objektif kita sidai kain? Supaya kain kering. Jadi kalau kiri ke kanan ke sengit ke, tapi kalau kain kering, kita kena belajar untuk terima, itulah pasangan kita. Kalau kita rasa kita tak boleh okey, kita ajarkan dia. Kalau dia tak capai juga, tak apalah, tugas sidai kain kita ambil. Sebab kita takkan okey dengan dia. So kita kena ingat, itulah tadi kata-kata itu, kita mungkin betul. Yang kita nak tu paling baik. Tapi tak semestinya pasangan kita salah. Okey? Melainkan ni dalam perkara-perkara yang jelas lah. Kalau perkara bab solat, perkara bab hukum, maksiat, jenayah, benda tu tak boleh lah meraihkan perbezaan, tak boleh lah kan. Maksudnya itu jelas, solat tetap kena solat. Tapi ni benda-benda yang urusan harian biasa. Okay? Okay, seterusnya saya nak sentuh sikit tentang struktur lah, struktur keluarga. Okay, yang penting dalam struktur keluarga ni, macam macam rumah kan, kita ada struktur asas yang memegang rumah tu. Samalah dengan struktur keluarga ni. So kita kena biasakan ada peraturan yang jelas, peranan yang jelas dan batasan yang jelas. Peraturan ni adalah guideline lah kepada apa yang masing-masing kena buat. Okay, macam mana kita nak menjalani kehidupan seharian. Macam contoh, okay, bila kita dah setkan rule, pasangan dengan anak-anak jelas. Kita kata semua orang maghrib kena solat berjemaah. Bila kita dah tetapkan peraturan macam tu dengan jelas, semua orang tahu time maghrib je ready nak solat jemaah. Kadang-kadang kita tidak menetapkan peraturan tu dengan jelas. Bila kita tidak menetapkan dengan jelas, tapi setiap kali waktu solat maghrib kita panggil semua orang nak solat tak datang. Jadi kita akan ada rasa marah. Jadi maksudnya itu bukan peraturan keluarga, itu expectation kita. Maghrib kena solat berjemaah bersama-sama. Bila dijadikan peraturan keluarga tu kena ada perbincangan terbuka lah. Okey ni, ayah nak bincang, boleh tak MCO ni waktu maghrib kita semua solat jemaah. Okey, so anak-anak semua setuju, isteri semua setuju, maka dia jadilah peraturan. Kita jangan ada expectation. Dia takkan jadi sendiri perkara ini kalau tidak dilatih awal. So kita kena set the rule. Bila bercakap tentang rule ini, saya nak sentuh satu perkara tentang gadget lah. Okay. Anak-anak sekarang, kebanyakan daripada mereka kita dah belikan gadget awal sebab keperluan PDPR kan. Okey, banyak ibu bapa yang tidak menetapkan peraturan yang jelas dalam penggunaan gadget ini. Okay, bayangkan anak-anak umur 7-8 tahun. Okay, kita bagi dia satu handphone, kita bagi full autonomi pada anak ini. Maksudnya dia boleh gunakan pada bila-bila masa dia suka, itu hak dia. How dangerous that is because the child is still very young. Dia punya kognitif, pemikiran dia tidak terbentuk dengan sempurna lagi. Dia masih tidak tahu salah dan betul itu apa. Jadi kita kena setkan peraturan. Okey ni mama dengan ayah beli gadget, beli handphone untuk kakak guna untuk PDPR. Okey, boleh guna time PDPR. Okey, selain pada PDPR boleh guna pada waktu petang sejam. Untuk kakak main game ke, for entertainment purposes lah. So dia boleh guna petang 1 jam untuk main game. So kita tahu, kita bagi dia pada waktu PDPR, kemudian petang sahaja sejam. Bila dia agree, bila dia faham peraturan tu, baru kita boleh bagi gadget tu pada dia. Okay, so kita tahu. Di luar waktu yang ditetapkan, handphone tu dengan kita. Okay, so bila kita dah tetapkan peraturan, kita kena konsisten dengan peraturan kita. Contoh kita kata kakak boleh main petang sejam. Tapi dia pujuk-pujuk kita bagi 2 jam. Bila kita biasakan bagi yang, maksudnya kita tak konsisten dengan peraturan kita tu, anak-anak lama-lama tak akan ikut peraturan yang kita tetapkan. So kalau kita kata sejam setiap hari, kalau dia langgar, maksudnya kita kena denda lah. Yang minggu depan punya kita kena tarik sejam. Kalau hari ni you main game 2 jam, esok tak ada masa untuk main game dah sebab you dah langgar peraturan yang mama tetapkan tadi sejam sepatutnya sehari. Okay, so be consistent. When you set a rule, you have to be consistent with your rule. Okay, itu adalah peraturan. Seterusnya adalah peranan. Peranan ni adalah
peranan lah kan. Setiap ahli keluarga kena main peranan. Dalam keluarga yang pasangan dia mungkin common sense-nya tinggi sama-sama suami isteri bekerja, kemudian balik kerja isteri terus masak. Isteri masak-masak, suami pula balik kerja. Suami nampak, oh okey, isteri aku tengah masak, aku bagi mandi anak, nanti anak dah siap semua, isteri siap masak, kita boleh makan sama-sama. Dalam keluarga yang macam ni okey sebab ada common sense yang tinggi. Nampak je isteri vacuum rumah weekend, okey aku buat laundry lah hari ni. So dia ada tolak ansur dan kerjasama. Dalam keluarga yang macam ni tak ada masalah sebab dia akan berjalan sendiri peranan tu. Tapi ada keadaannya keluarga yang kurang ahli-ahli yang mengambil peranan. Dalam keadaan ini, dalam keadaan ini kena tetapkanlah, especially bila kedua-dua bekerja kan. Bila kedua-dua bekerja kena setkanlah, isteri uruskan urusan apa. Peranan isteri dapur dan anak-anak. Peranan suami kebersihan rumah. Jadi kena ada pembahagian yang jelas supaya kita tidak burn out dan terlalu penat. Dan bila dah tetapkan peranan, ahli keluarga kena ikutlah supaya kita adil lah kepada ahli keluarga kita yang lain. Bila melibatkan peranan juga ibu bapa, mula libatkan anak dengan peranan hal-hal rumah ni lebih awal. Lagi awal kita libatkan anak dengan urusan rumah, dia akan lagi mudah sebab kadang-kadang kita bila anak dah umur 15, 16, kita rasa kecewa. Yang ni pun tak boleh buat ke? Kan kakak dah besar, kan abang dah besar. Tak boleh ke tengok adik? Tak boleh ke tolong masak nasi? Tak boleh ke? Kita ada rasa, mula kita nak marah. Tapi sebenarnya kita tanya balik diri kita. Kat mana silapnya? Sebab sebenarnya anak-anak kan, sebenarnya umur 2-3 tahun pun dah ada perkara yang kita boleh libatkan dia. Mungkin dia dah boleh letak pinggan dekat sinki. Mungkin dia main-main macam konon-konon dia sapu lantai, dia lap meja. Sikit-sikit. Bila dia dah makin boleh, kita bagi tugasan yang berat-berat sikit. Maksudnya bertahap lah peranan yang dia nak mainkan. Jadi bila dia dah besar, tak adalah kita rasa macam baru kita nak start. Benda tu susah. Kita kena start awal supaya anak tu dia terbiasa melakukan tugasan rumah. Jadi bila kita dah sibuk dengan kerja umur 40-an dan sebagainya, kejayaan kita tengah meningkat, we are at the peak of our career lah kan. Anak-anak dah boleh main peranan dah kat rumah. Anak yang besar dah boleh tengok adik. So kadang-kadang silapnya apa? Kita nak cepat. Bila kita nak masak, dah pergi duduk depan mama nak masak. Kita tak nak anak-anak kita ada kat sebelah. Bila kita nak buat kerja, kita nak vacuum, lambatlah kakak ni tepi-tepi, mama nak vacuum. Kita tak nak libatkan anak sebab kita nak buat kerja kita cepat dan sempurna. So start train anak-anak early lah untuk main peranan. Lastly bab struktur ni saya nak masuk sikit tentang batasan. Batasan ni adalah had dan sempadan yang kita kena gariskan juga dengan jelas. Yang mana ada keluarga tak ada batasan yang jelas. Maksudnya dalam rumah nak pakai macam mana pun tak apa, anak perempuan pakai macam mana pun tak apa, mak ni pakai pakaian kurang sopan kat rumah pun tak apa. Itu keluarga yang tak ada batasan. Tapi kita kena tetapkanlah dalam beberapa perkara. Antara ibu dan ayah dengan anak ada batasan dia. Sesama anak-anak ada batasan dia. Anak lelaki auratnya begini, anak perempuan auratnya begini. Macam mana kita separatekan, kita pisahkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Kemudian ibu dan ayah sendiri dengan anak-anak. Ini penting sebab ada banyak pasangan juga yang dah bertahun-tahun anak tidur bersama. Benda ni bukanlah salah. Benda ni perlu dalam keadaan anak baru lahir, masih menyusu badan dan sebagainya. Tetapi kita kena, once anak kita dah ready, kita kena cepat untuk persiapkan dia untuk tidur di bilik sendiri. Sampai kalau 15-16 tahun, isteri dengan suami tu sentiasa ada anak dalam bilik, itu adalah perkara yang tidak sihat lah. Maksudnya bagaimana kesan pada hubungan intim? Macam mana kesan kepada komunikasi? Kan kalau anak-anak tak ada, mungkin sebelum tidur kita borak-borak, cerita tentang macam mana hari kerja kita, perasaan kita penat ke letih, kita ada pillow talk. Tapi bila ada anak, kita akan layan anak. Kita takkan ada perbualan sangat antara pasangan. So, kadang-kadang kita rasa anak kita kecil, tapi sebenarnya anak kita boleh bersedia lebih awal. Anak-anak kalau dah putus susu, kemudian dia punya otot dah kuat, maksudnya kalau dia dah boleh terbalik,
bukan dia dah boleh terbalik. Maksudnya bila badan dia terbalik, dia boleh terbalikkan semula badan dia. Kalau dia tersekat, dia boleh keluar daripada yang tersekat tu. Maksudnya otot-otot dia dah kuat. Okay, maksudnya dia dah boleh tidur sendiri. Tapi kita yang kena train dia untuk boleh tidur sendiri. Caranya macam mana boleh bacalah sebab saya tak sempatlah nak huraikan semua. Point is, dalam menjalankan tugas sebagai ibu bapa, jangan sampai terkesannya hubungan suami isteri. Okey? Itu banyak yang orang terlepas pandang. Sebab saya tengok ibu bapa yang datang ni, dia yang bila saya explore isu dia semua, last kali rupanya dah lama anak-anak ada dalam bilik. Rupanya mak ngayah yang sayang nak lepaskan. Mungkin anak tu bersedia je kalau kita ajar dia, tapi kita yang tak nak lepaskan. Okey, inilah beberapa perkara yang sebenarnya kita cek balik dalam keluarga kita. Peraturannya macam mana, peranannya macam mana dan batasannya macam mana. Okey. Itu tadi yang saya dah sentuh tentang komunikasi, kemudian tentang struktur keluarga. Okey, yang last kali ni adalah tentang love language. Okey, love language ni adalah cara-cara untuk buat pasangan, anak-anak rasa disayangi. Okey? Kadang-kadang kita tunjukkan kasih sayang kita, betul. Tetapi bukan dalam cara yang ahli keluarga kita perlukan. Okey? So saya jelaskan. Love language ni ada 5 gaya bahasa cinta. 1, memberi hadiah. Yang kedua, memberikan perkhidmatan. Seterusnya, memberikan masa berkualiti. Kemudian, memberikan kata-kata pujian, kata-kata semangat. Yang last kali, memberikan sentuhan fizikal. Setiap daripada kita ini ada cara yang kita lebih cenderung, kita lebih suka. Okay? So, kadang-kadang kita rasa kita dah buat macam-macam untuk pasangan kita, tapi dia masih macam jauh dari kita. Cuba kita cek balik, adakah kita bagi kasih sayang dalam bentuk yang dia perlukan? Ataupun kita bagi dalam bentuk yang kita suka. Contoh, suami ni jenis suka hadiah. Suka hadiah. Jadi dia pun bagilah hadiah banyak-banyak kat isteri dia. Macam-macam pergi sini beli ni, pergi sana beli tu. Dia ingat tengok perkara ni, dia ingat kat isteri dia, dia beli. Dia tengok benda ni, dia beli untuk anak dia. Okey. Tapi isteri pula jenis tak suka barang banyak. Kan? Jadi kan setiap kali dapat bunga lah, dapat apalah, baju lah, dapat beg, dia macam, apalah suami aku ni asyik bagi macam-macam. Dia tak katalah direct, tapi dalam hati tu mungkin dia tak senang sebenarnya. Dia tak suka barang banyak-banyak ni. Tapi dia terimalah sebab suami dah tunjukkan usaha. Jadi sebenarnya yang isteri ni, gaya bahasa cinta dia adalah perkhidmatan. Dia suka kalau orang bantu dia buat kerja-kerja. Tolong urusan rumah, tolong isi minyak kereta, tolong siapkan anak. Dia suka benda tu. Jadi sebenarnya suami kena tunjukkan sayangnya pada isteri itu dengan buat perkara yang dia perlu tadi, iaitu memberikan act of service, memberikan perkhidmatan, bukannya memberikan hadiah. Sebab ada suami yang kata, tak tahulah puan dia nak apa lagi, semua saya dah bagi. Keperluan dia apa, keperluan anak-anak, duit, gelang emas, semua dah bagi, tapi masih lagi tak happy. Mungkin kat situ ada yang kita termiss. Bukan itu apa yang isteri kita perlukan. Mungkin isteri hanya perlukan benda lain, benda yang lebih simple yang bukan yang kita bayangkan. Sama juga dengan suami. Suami pun ada gaya bahasa cinta dia. Kan? Sebab isteri ni kadang-kadang biasa dibagi act of service lah. Jaga anak, masak, kemas rumah. Biasanya isteri kalau dia buat benda tu, dia akan rasa dia jadi isteri yang baik. Kebanyakan isteri macam tu, walaupun bukan semua. Okay? Tapi kadang-kadang kita sibuk masak semua, kita lupa suami kita bukannya orang yang perlukan act of service. Yang dia perlukan adalah quality time. Okay, sampai ada seorang suami ni pernah cakap dengan saya, dia kata, puan saya teringin sangat kalau saya balik rumah, balik kerja, penat-penat bawa motor jauh-jauh, isteri saya buka pintu, sambut dengan senyuman, tanya saya penat ke tak, lepas tu minum kopi sama-sama. Itu je yang saya nak daripada dia. Berapa belas tahun kahwin, tak pernah sekali pun berlaku perkara itu. Jadi nampak tak, tangki emosi suami ni kosong. Padahal isteri ni masak sedap, uruskan anak, TikTok, rumah berkilat semua. Tapi sebenarnya dia tak kisah kalau rumah bersepah sikit. Kalau kadang-kadang makan beli kat luar, dia tak kisah. Tapi yang dia nak tu adalah isteri tu spend time dengan dia. Spend time berborak dengan dia, spend time tanya khabar dia. Itu yang dia perlukan. Jadi tangki emosi
suami tadi ni kosong. Okey? Itu adalah gaya bahasa cinta. Jadi cuba duduk fikir balik apa yang pasangan kita perlukan. Kalau tak tahu tanya, berbual. Kemudian kalau tak tahu juga lagi boleh buat assessment, dekat online pun ada assessment ataupun datanglah berjumpa dengan kaunselor. Jadi kita sama-sama cuba kenal pasti apa gaya bahasa cinta pasangan kita. Sama juga dengan anak-anak. Ada anak-anak suka pujian. Kita kata, wah hebatnya kakak boleh lukis tu. Kembang dia senyum manis. Ada anak dia suka pelukan. Apa-apa kalau dia buat apa-apa kita tepuk dia, kita peluk dia. Jadi kenal pasti macam mana cara nak buat pasangan rasa disayangi. Bukan saya kata tuan-tuan dan puan-puan tak buat apa-apa ya untuk pasangan, mungkin dah buat tapi bukan dengan gaya bahasa cinta yang tepat. Okay. Okay, so saya nak kongsikan satu hadis yang saya rasa semua pun dia maklum kan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada ahli keluarganya dan aku merupakan yang paling baik dalam melayan ahli keluargaku. Jadi jadikanlah hadis ini motivation kita untuk kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Kan? Kadang-kadang kita tanya apa lagi yang kita selalu banyak nak daripada orang, nak banyak pada pasangan, pada anak-anak. Tapi adakah kita sendiri dah beri yang cukup baik kepada ahli keluarga kita? Itu yang kita boleh sama-sama fikirkan lah. Okay. So saya untuk perkongsian saya dah tamatlah, saya just nak simpulkan beberapa perkara. Dalam perbezaan kita, carilah titik pertemuan. Okay? Bila kita jumpa titik pertemuan tu, kita berdamailah dengan itu. Tak semuanya perkara kena ikut cara kita. Seterusnya, peka dengan keperluan pasangan dan anak-anak. Okey, pekalah cara kasih sayang dia, perhatian dia, kan? Peka adakah kita bercakap dengan gaya yang toksik dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri, okey? Seterusnya, terima kekurangan dan kelebihan pasangan. So, kita tak boleh ubah pasangan kita. Kita kena ingat perkara tu. Kalau kita kahwin dengan orang yang banyak mulut, kita tak boleh expect dia ni tiba-tiba pendiam. Okay, kita tak boleh kata bising lah awak ni. Dan memang dah kita kahwin dengan orang yang banyak mulut. Kalau kita kahwin dengan orang yang tak ada self-esteem, tak ada keyakinan diri, kita jangan asyik kata awak ni yang tu pun takut. Sebab dia memang ada self-esteem yang rendah. Jadi apa yang kita boleh buat untuk bantu dia tingkatkan self-esteem dia. So terimalah, itulah pasangan yang kita dah pilih dan kita dah kahwin pun dengan dia. Okay, kita tak boleh ubah dia menjadi orang lain yang macam kita nak. Tetapi kita bantu dia jadi lebih baik kalau ada kekurangan. Okay, seterusnya analisa keadaan keluarga kan. Macam mana komunikasi kita, macam mana struktur kita. Okay, bila dah analisa, kalau kita nampak ada masalah. Ada masalah, something is wrong somewhere. Kalau kita rasa kita boleh buat sendiri, buatlah. Maksudnya, kita rasa ada masalah komunikasi. Cubalah perbaiki komunikasi dengan ahli keluarga. Okey? Tetapi kalau kita rasa kita tak tahu apa masalahnya, puncanya tak tahu, tapi ada yang tak kena. Okey, kalau tak tahu nak buat macam mana, then seek help. Dapatkanlah bantuan. Jumpalah dengan kaunselor. Okey, kalau masalah kesihatan mental, jumpa dengan psikiatris, jumpa dengan psikologis. Dapatkan rawatan yang ada. Biasanya susah keadaan keluarga nak baik sebab dapatkan bantuan tu adalah terlalu lambat. Dapatkan bantuan tu bila dah nak bercerai sangat-sangat. Okay? There is no shame in getting help early. Okay? So ada kawan-kawan saya yang tanya, tak apa ke tak ada masalah apa nak datang kaunseling, tapi rasa macam ada yang tak kena, cuma tak tahu apa. Okay? It's very good untuk dapatkan bantuan awal, sebab bila awal, potensi untuk kita perbaiki keadaan adalah sangat tinggi berbanding dengan kita dapatkan bantuan lewat. Okey. So itu sajalah dari saya hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator mungkin untuk kita sambung dengan persoalan lah. Okey, terima kasih atas perkongsian hari ini daripada Puan Noliana. Saya kira sangat-sangat menarik bila kami bersama-sama di bahagian perkahwinan dan pembangunan di Jawi Putrajaya, pelbagai isu rumah tangga lah. Saya setuju dengan apa yang dikongsikan tadi, dapatkan bantuan awal dan sebagainya. Okey, jadi saya buka, jika ada soalan di ruangan komen boleh tanya ataupun kita berbalik pada soalan yang awal tadi, Puan Liana.
Okey, soalan tu yang tentang Yang poligami tu ya? bagaimana nak cipta bahagia bersama bagi yang punyai 2 isteri. Okey, macam Okey. tu bunyinya. Okey. Soalan ni agak kontroversial ya, tapi kita kena neutral walaupun saya perempuan kita kena neutral lah. Okey. Mm-mm. So pertama sekali yang saya tengok banyak resistance untuk poligami ni. Okey. Suka Cik Hana ni. Okey, silakan. Okey. Kita bincang tajuk ni. Okey. So banyak resistance ataupun halangan daripada pasangan bila suami nak berpoligami ni adalah disebabkan ada pelbagai faktor lah. Okey. Satu, pertama sekali tadi tu dia rasa dikhianati. Dia rasa suami dia dah tak sayang dia. Sifat fitrah manusia ni dia paling disayangi. Okey, itu sifat wanita lah. Dan saya rasa sama juga lelaki pun, dia mestilah nak isteri dia sayang dia seorang, kan? Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau contoh suami ni adalah suami yang bertanggungjawab. Okey, suami yang nafkahnya semua cukup, suami yang bagi didikan agama pada isteri dan anak-anak, bagi keperluan cukup. Biasanya dalam keadaan macam ni ada juga isteri yang kata, tak apa saya carikan isteri kedua untuk awak. Sebab apa? Dia tengok suami dia ada kemampuan dan ada tanggungjawab untuk memikul tanggungjawab poligami itu. Okey. So banyak yang kita tengok bila datang tidak dapat persetujuan. Kenapa? Contoh gaji isteri 8,000, gaji suami 2,000. Macam mana isteri itu nak memberikan keizinan sebab dia kata, puan keperluan saya pun dia tak bagi cukup puan, keperluan anak-anak pun tak cukup tapi dia nak berpoligami. Jadi kita bermuhasabah balik. Kita nak berpoligami itu kalau ada halangan daripada pihak isteri, kenapa? Okey. Yang kedua, kalau dah dapat persetujuan, semalam kita baru bincang topik ni jugalah dengan kita punya Profesor Madya Dr. Khairi. Dia kata dalam kita berbincang isu poligami ni juga, buatlah dengan cara yang betul. Rasa pengkhianatan tu kadang-kadang lebih besar apabila suami tu berkahwin di belakang. Dah berkahwin baru bagi tahu. Okey. Jadi kalau betul, adakah perbincangan secara terbuka dengan isteri, kenapa, jelaskan. Dan kalau kita suami yang bertanggungjawab, biasanya isteri akan benarkan. Tetapi kalau isteri yang tidak benarkan itu adalah bab kata Ustaz semalam, Dr. Khairi, dia kata itulah implikasi yang kita kena hadapilah. Kalau isteri kita benarkan sekalipun, ada kemungkinan dia tak macam isteri kita yang dulu. Okay, mungkin mood dia tak ada rasa nak bercakap dengan kita sangat, dia tak mesra dengan kita sangat. Itulah harga yang kadang-kadang kita perlu bayar dalam kita nak berpoligami. Okey, kemudiannya kalau dah dapat izin, dah pun berpoligami, ikut yang tadi saya katakan tentang struktur keluarga itu, kena buat dengan jelas. Okey, peraturannya macam mana? Okey, peraturannya contoh selang 2 hari di rumah isteri pertama, 2 hari di rumah isteri kedua. Okey. Kalau peraturannya begitu, okey. Bila di rumah isteri pertama, tak boleh mesej isteri kedua. Contoh, itu peraturannya. Bila di rumah isteri pertama, maka kena fokus kepada keluarga isteri pertama. So kena adil. Berapa duit nafkah setiap bulan tu adil. Keperluan rumah macam mana, adil ke tak. Jadi setkan rule dengan jelas dengan isteri kita supaya isteri kita tak ada rasa tak puas hati. Isteri tak ada rasa kita melebihkan mana-mana isteri yang lain. So make the rule clear lah. Rule clear, peraturan kena clear, batasan kena clear. Maksudnya apa? Tak boleh ada isteri ni serang, isteri ni serang, isteri ni. Maksudnya tak ada batasan yang jelas. Suami kena main peranan yang besar lah. Maksudnya apa-apa awak cakap dengan saya, awak jangan pergi cakap dengan madu, kan? Jadi sebenarnya di tangan suami untuk mewujudkan keharmonian tu, peranan dia besar di tangan suami. Suami kena buat dua-dua isteri rasa mereka lah yang paling disayangi. Suami kena buat dua-dua isteri rasa keperluan mereka semua cukup. Okay. So perkara tu kena usaha lebih lah. Okay. So now the responsibility is double on the shoulder of the husband. So saya harap membantulah sedikit ya. Okey, terima kasih. Itu jawapannya daripada hasil perbincangan kita hari ini. Apa-apa pun isu konflik yang berlaku, kita balik kepada asalnya, structure keluarga kita tu. Kan asalnya kita nak bawa keluarga ke arah mana?
Structure tu bagaimana kita nak bawa keluarga kita ke arah bahagia, nak capai bahagia dan sebagainya. Komunikasi dan faham bahasa cinta itu adalah proses perjalanan untuk menuju bahagia. Okey, ada komen ataupun soalan-soalan lagi yang boleh kita bacakan? Okey, Liana ada soalan kat sini. Okey. Saya tak perasan kot. Okey, yang mana Nani? Silakan. Bila kecurangan telah terjadi, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk pulihkan kembali kepercayaan? Kita cakap pasal kepercayaan sekarang ni, kepercayaan pasangan satu sama lain. Adakah layanan kaunseling untuk membantu kepulihan? Layanan kaunseling untuk membantu kepulihan? Okey. Okey. So soalan dia tentang curang lah kan? Okey. Dia dah berlaku curang ni, dia kadang-kadang kita boleh settle sendiri, kadang-kadang tak boleh. Okey, kalau terlalu orang kata resistant tu terlalu tinggi pada pasangan, datanglah dapatkan kaunseling. Cuma bila dapatkan kaunseling ni kita kena kaunselor akan explore lah apa keadaannya, apa situasinya. Cuma yang dah berlaku curang itu, pasangan yang telah curang itu, dia kena menunjukkan kesungguhan yang tinggi. Dalam nak memperbaiki keadaan perhubungan. Okey. So kadang-kadang bila kita tengok acuh tak acuh, macam mana kita nak memaafkan? Okey. So buat balik macam mana kita nak tackle bukanlah isteri, maksudnya macam mana kita nak menangi balik hati pasangan kita. Sebab kes curang ni ada dalam kalangan suami, ada dalam kalangan isteri juga. Dua-dua pihak ada. Okay, so kalau betul kita nak betulkan keadaan keluarga, kita tunjukkanlah kesungguhan kita tu. Macam mana kita menangi hati dia masa nak kahwin dulu, kita kena menangi hati dia balik, pujuk dia balik, cari gaya bahasa cinta dia, apa yang dia perlukan, minta maaf. Okay, itulah perkara-perkara yang kita kena buat lah. Mungkin melalui kaunseling tu, kaunselor akan bantu isteri untuk memaafkan, untuk menerima keadaan itu. Tapi dari sudut action adalah orang yang telah curang tadi kena buat tindakan. Okay. Saya setuju bila kita cakap bila datang kaunseling, action itu adalah daripada pasangan, adalah daripada klien itu sendiri. Bukannya bila datang kaunseling akan expect okay, masalah selesai. Macam tu. So persepsi tu yang kita nak, okay bila datang kaunseling masalah selesai. Tapi hakikatnya tindakan itu untuk pulihkan keadaan dan sebagainya adalah atas klien tersebut lah. Mereka yang datang kan untuk kita bantu dan sebagainya. Kami daripada pihak kaunseling juga pun kita hanya bantu mana yang termampu kita. Betul. Untuk selesaikan isu itu. Selebihnya pada mereka lah ambil tindakan dan apa matlamat, goals yang ingin dicapai dan sebagainya. Okey, kan Yana, bila kita cakap pasal structure keluarga, komunikasi ni kan, contoh kita dah hidup rumah tangga macam Yana pun ada kongsikan tadi, contoh yang illusion disorder tadi kan, perkahwinan dah lama. Sama juga keadaan bila perkahwinan kita dah lama, sebagai contoh 20 tahun, kita dalam keadaan tak ada structure, komunikasi kita sedar tak sedar ada toksik dan sebagainya. Kemudian selepas 20 tahun, kita nak ubah. Kita selepas tengok perkongsian Yana rasa macam nak tolong keluarga, nak ubah keluarga ni kan, nak bahagia tu. Tapi apa step langkah yang kita nak ambil Yana? Sebab sebelum ni perkahwinan kita 20 tahun, kita hidup dalam keadaan begitu, kita dah selesa. Komunikasi kita macam ni, kita dah selamba panggil pasangan kita dengan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Tapi kita nak ubah. Sebab kita dah terlalu leka, selesa dengan keadaan tu, kita nak ubah dengan keadaan yang lebih baik. So apa yang kita yang boleh kita lakukan? Okey, yang ini saya selalu kongsikan dengan klien lah. Perubahan itu kena datang daripada diri orang itu sendiri kan. So kadang-kadang mungkin kita dah lama berkahwin, kita tidak mengaturkan perkahwinan kita, keluarga kita dengan cara-cara yang betul. Jadi macam orang kata apa, the damage is huge lah. Maksudnya dah banyak kesilapan dan kerosakan yang berlaku dalam keluarga itu. Jadi nak mengubah perkara ni bukan mudah ya. Okey, jadi dia kena adakan perbincangan terbuka lah. Kan tadi kita kata perbincangan dua hala. Okay, mungkin mula-mula kita kena minta maaf dulu dengan ahli keluarga kita. Mungkin selama ni telah berlaku pengabaian, mak ataupun ayah tak
tak buat betul-betul, tak didik anak-anak betul-betul. Okay. So kita ajak pasangan kita timbulkan rasa nak buat perubahan tu bersama-sama. Okay. Kita tak boleh expect. Kita tak boleh expect, kita tak pernah tegur isteri kita tak tutup aurat. Tiba-tiba selepas 20 tahun kita nak tegur dia suruh tutup aurat. Benda tu bukan mudah sebab kita tak pernah tegur daripada awal perkahwinan. Kita tak pernah didik dia dengan didikan agama daripada awal. Okay, jadi kita adakan komunikasi terbuka. Minta maaf, ambil tanggungjawab kalau kita dah ada buat silap. Kemudian sama-sama ajak ke arah perbaikan. Dan kalau proses dia terlalu sukar untuk penstrukturan semula keluarga ini, again, pergilah ke kaunseling. Sebab kaunselor akan bantu untuk membuat penstrukturan semula. Cuma kena dapatkan kerjasama setiap ahli keluarga lah. So maksudnya siapa yang ada kesedaran untuk berubah ini, pujuklah pasangan dan anak-anak untuk dapatkan kaunseling keluarga. Okay. Maknanya kata ia satu proses perubahan itu. Betul. Proses perubahan jangan expect magic tau. Maksudnya pergi kaunseling semua boleh magic kan. Kaunselor ni bukannya magician. Tapi kita akan hanya bantu sampai klien membuat perubahan sendirilah. Macam tu. Okay, perubahan tu satu proses dalam rumah tangga. Nak baiki dan sebagainya. Yang penting tadi Nani dapat tangkap yang komitmen kedua-duanya. Untuk perubahan tadi kan, macam yang Nani kongsikan pada awal tadi. Komitmen tentang kedua individu yang tak boleh buat seorang-seorang kan. Sebab kita hidup dengan manusia juga. Selalu cakap dengan klien ataupun selalu kongsikan juga. Kalau nak buat seorang-seorang, dia bercinta dengan dinding. Jadi seorang-seorang. Tapi ini tidak. Ini perkahwinan. Ini rumah tangga kita. Kita nak bahagia hingga syurga kan, insya-Allah. Jadi komitmen itu perlu ada satu sama lain. Okey, kita baca ini komen. Kita tengok ada komen daripada Lin K. Terima kasih atas perkongsian. Bila letak Allah nombor 1 dalam apa jua tindakan, pasti kebahagiaan datang sendiri. Dan meletak anak paling utama. Jangan mengungkit kesilapan lama. Minta maaf sebelum tidur. Betul, isu mengungkit ni Ana, satu lagi isu yang sangat common kan? Isu ungkit. Bila satu perkara berlaku tak diselesaikan, makanya dia jadi bertambah. Bila ada isu besar, dah semua 20 tahun punya kehidupan semua dah keluar kat situ. Betul. Dia itu yang dipanggil sebagai term dia unfinished business. Okay. Kadang-kadang kita kata bila bergaduh dah lah malas, kita beralah je, kita tak nak bincang. Okay, tapi sebenarnya kita memang tak bergaduh secara fizikal ya. Maksudnya tak ada argument, tetapi dalam hati sebenarnya setiap kali bergaduh ada satu luka yang baru. Ada satu luka yang baru. So bayangkan kalau dah beberapa puluh tahun, belas tahun berkahwin, berapa banyak luka yang ada daripada perselisihan yang tidak diselesaikan. Maksudnya kadang-kadang masalah tu tak perlu selesai tapi dia kena sampai memaafkan macam tu. So itulah, kalau banyak mengungkit, maksudnya kita kena muhasabah perkahwinan kita, buat refleksi kepada perkahwinan kita. Mungkin kita banyak isu yang kita tak selesaikan selama ini. Itu yang banyak mengungkit. Sebab itu tadi dalam salah satu komunikasi positif tu, kita ada bertenang sebelum berbincang. Bukannya menjauhkan diri. Ambil masa untuk bertenang, kemudian kita balik. Okey, apa yang tak kena hari tu sebenarnya? Okey, adakan komunikasi terbuka. Okey, so kalau bila pasangan kita ada menyalahkan kita, tak apa, kita terima, kita minta maaf. Lepas tu kita sebut pula apa yang kita mungkin kurang senang dengan dia buat. So bila ada komunikasi terbuka macam tu, dia boleh habis isu itu, dia boleh habis dengan forgiveness, dengan kemaafan, dan kita boleh tutup isu itu. So bila dah tutup isu itu, maka takkan adalah ungkit-mengungkit. Dia jangan ingat maksudnya jangan ingat masalah yang tidak dibincang ni dia selesai tau. Sebenarnya dia meninggalkan unfinished business. Sangat bahaya bila kita cakap unfinished business. Sesuatu kadang-kadang kita sedar, kadang kita tak sedar, dah selesai ataupun belum kan. Macam kita tiup belon kan. Satu isu dalam rumah tangga, tak selesai. Sampai satu tahap dia dah meletup. Jadi hari inilah perkongsian hari ini macam mana kita nak handle, macam mana kita nak kawal isu yang berlaku, konflik yang berlaku dalam rumah tangga. Okey, ada kat sini Puan boleh sebutkan sekali lagi jenis-jenis bahasa cinta tadi dan di mana saya boleh dapatkan ujian untuk mengetahui bahasa cinta pasangan. Ni sangat menarik bila kita cakap pasal bahasa cinta, gaya bahasa cinta. Okey, gaya bahasa cinta tadi saya ulang mungkin saya pergi agak laju. Okey, yang pertama adalah
apa tadi? Memberi hadiah. Okey. Kemudian kata-kata pujian, memberi hadiah, kata-kata pujian, memberi perkhidmatan. Okey. Masa yang berkualiti. Dan last sekali apa Nani satu lagi? Hadiah, kata-kata, perkhidmatan, masa. Sekejap. Saya pun lupa. Sentuhan fizikal. Sentuhan. Sentuhan fizikal. Okay. So, dia memang, ni sebenarnya ni dari Dr. Gary Chapman. Dr. Gary Chapman daripada US. Okay. Dia yang menghasilkan konsep teori The 5 Love Language. Okay. The 5 Love Language ni, bahasa cinta, kadang-kadang boleh menyebabkan sehingga sampai nak bercerai tau. Sebab apa? Dia kata macam ni. Puan, 5 tahun kahwin, sekali pun dia tak pernah wish anniversary. Tapi sebenarnya suami ni bertanggungjawab. Bagi semua keperluan, ambil tahu urusan anak. Tapi dia menderita sampai rasa nak bercerai. Hanya sebab tak wish anniversary. Maksudnya suami dia terlepas pandang perkara tu penting untuk dia. Mungkin isteri ni yang jenis words of affirmation, yang kata-kata tadi tu. Dia kena penting. Wish-wish ni penting untuk dia. So sebaiknya datanglah kepada kaunselor, kita buat penilaian, kita buat kaunseling pasangan. Okay, jadi suami boleh meluah apa yang dia nak pada isteri, isteri boleh meluah apa yang dia perlu pada suami. Okay, jadi kita saling bertukar-tukar dan dia ada test dia sebenarnya. Kalau nak buat online, tak salah saya boleh pergi cari The 5 Love Language. Ada website dia, you can try lah cari kat situ. Tapi rasanya dalam English lah. Okay. Okay, terima kasih ni. F. Suhaili, dia ada bantu kongsikan di sini. Beri hadiah, kata pujian, perkhidmatan, masa kualiti dan sentuhan. Okay. Okay, terima kasih. Saya kira ini sangat menarik. Bukan sahaja kita, apa yang kita kongsikan hari ini bukan sahaja untuk yang dah berkahwin. Tapi persediaan untuk perkahwinan juga sangat sesuai kan? Betul. Persediaan kita nak kenal pasangan kita bagi yang dah betul-betul serius untuk alam rumah tangga, nak kenal pasangan, nak kata persediaan tu kita nak bawa keluarga kita ke arah mana. Maknanya kata perkongsian kita hari ini memang sangat sesuai, bukan sahaja kepada mereka yang dah berkahwin, tapi yang belum berkahwin pun kan, persediaan kita. Betul. Sebab apa sebenarnya perkara-perkara yang saya kongsikan hari ini, dia sebenarnya adalah sangat baik untuk pasangan yang baru nak memulakan kehidupan bersama. Kita boleh setkan struktur kita cantik-cantik, kita boleh startkan dengan komunikasi yang terbaik, yang positif kan. Sebab kalau contoh kita dah kahwin lama, bukan tak boleh, boleh. Tapi contoh tiba-tiba kita nak guna I statement. Okay, hari ni kita pergi, abang saya nak, kita cakap macam tu kan. Mungkin nanti pasangan kita ingat buang terbiat ke apa hari ni. Tiba-tiba cakap macam ni kan. Jadi nak buat perubahan tu ada cabaran yang lebih besar. Pasangan yang baru ataupun yang belum berkahwin, baru nak berkahwin, sebenarnya ilmu ini kalau dipraktikkan lebih awal, dia lebih baiklah untuk perjalanan perkahwinan itu. Tapi yang dalam kahwin pun insyaAllah boleh. Jangan putus harapan pula. InsyaAllah boleh, cuma perlukan usaha dan semangat dan motivasi yang lebih. Okay. Maknanya kata masih belum terlambat lagi untuk kita guna positif komunikasi tadi tu. Betul. Masih ada masa lagi. Okay, kita tengok ada komen. Mungkin luar topik, Puan Liana, Kak Ani ada buku, sekejap. Ada buku yang boleh direkomenkan? Ada buku yang boleh direkomenkan. Buku ni sebenarnya semakin banyak yang ada di pasaran. Kita boleh cari sekarang ni yang macam famous kan, Tuan apa ni yang penyanyi tu, Fazli Yang siapa? UNIC. Datuk Fazli? UNIC? Fazli Aziz. Fazli Aziz. Saya sendiri tak ada baca lagi, tapi saya selalu baca penulisan dia, excerpt dia tu agak bagus. Kemudiannya yang saya sendiri personally suka, yang saya baca sebelum kahwin dan lepas kahwin saya baca lagi adalah The Kindness Miracle. The Kindness Miracle. Saya lupa apa nama author dia. Jamilah Samian. Dia dah ada versi bahasa Melayu juga, translated. Okay, menarik. Boleh tambah-tambah alat bantuan bacaan. Okay, ada komen dari segi umur bagaimana pula
ada kesan tak dari lelaki muda dari wanita? Isu perkahwinan ini. Dari segi umur, ini kita melihat kepada bukan umur tetapi kematangan. So kalaupun mana-manalah, baik isteri muda ke, suami muda ke daripada isteri, yang penting tu adalah kematangan, rasa bertanggungjawab tu macam mana. Ada orang kita kata perkahwinan kita semakin matang kan dengan semakin lama berkahwin. Dari satu sudut betul, tapi ada dari satu sudut yang saya tengok perkahwinan dah ada cucu pun tetapi masih tidak bersikap matang, masih bergaduh depan saya ni macam budak-budak, maksudnya suami isteri itu. Jadi kematangan ni tak semestinya datang dengan umur, walaupun umur itu membantu. Jadi yang penting tu kita tengok walaupun dia muda, dia ada kematangan atau tidak. Dia mampu membuat keputusan atau tidak. Dia mampu merancang kewangan dengan baik atau tidak. Mampu memberi pendapat dengan baik atau tidak. Pegangan agamanya baik atau tidak. So kita tengok kepada kematangan dan kesediaan dia, bukanlah kepada umur dia, kan? Macam mana Rasulullah SAW sendiri, macam mana Khadijah boleh, Sayyidatina Khadijah merasakan nak beristeri, nak bersuamikan baginda walaupun baginda muda, kerana melihat credibility yang ada, kepimpinan yang ada, kan, sifat-sifat baik yang ada pada baginda. So samalah, kita kena tengok kepada personality, tanggungjawab dan kemampuan dia lah, kematangan dia. Okey, kan macam biasa kita dengar angka hanya umur hanya pada angka sahaja, kan? Betul. Kalau kita tak buat apa-apa dengan umur kita, jadi tak ada perubahan pun lah. Okey, jadi perkahwinan kita tengok matang persediaan menjalani perkahwinan, rumah tangga dan sebagainya begitu. So mungkin berlaku isu ataupun tak berlaku isu, lelaki muda daripada wanita, macam mana kita nak handle keadaan itu? Kan? Macam mana kita nak handle? Mungkin ada yang okey je lelaki muda daripada wanita. Isu selesai keadaannya. Mana kata dia boleh handle rumah tangga tersebut. Itu atas faktor kematangan tadilah. Macam yang Lian yang kongsikan. Okey, terima kasih semua yang menonton. Saya kira kita dah tak ada soalan lagi. Terima kasih yang kongsikan buku Bukan Sekadar Cinta dari Tuan Fazli Aziz. Okay, terima kasih. So saya kira kita nak dah sampai ke penghujung kita punya perkongsian pagi ini, Santai Duha. InsyaAllah kita jumpa lain kali dalam siri yang berbeza. Terima kasih yang nak kongsikan hari ini. Ada macam mana cara kita nak bina, kan? Saya kongsikan sikit tadi, ada penonton kita yang tulis dekat komen, sekarang ni kita asyik mencari nak bahagia. Tapi kita stop mencari, tapi kita bina. Kita wujudkan, kan? Kita wujudkan kita bina bahagia kita macam mana, kan? Anak muda kata kita buat dia. Kita bina bahagia kita. Terima kasih atas perkongsian. Ada komunikasi, baru kita tahu ada positif dia ke. Ada positif komunikasi. Ada antidote kepada komunikasi toksik dan sebagainya yang boleh kita amalkan. Ada structure keluarga yang boleh kita amalkan dalam rumah tangga kita untuk membina bahagia tadi. Ada juga perkongsian bahasa cinta dan sebagainya. Dan juga untuk dapatkan bantuan boleh dapat ke sesi kaunseling untuk kita bantu. Bukan sahaja bila kita cakap pasal rumah tangga, jumpa kaunselor bukan sahaja untuk berpisah, bukan sahaja untuk penceraian, tapi kita bantu lagi mana yang termampu. Andai kata ada isu-isu yang boleh kita bantu, so boleh datang ke dapatkan bantuan awal lah daripada kaunselor-kaunselor yang berkenaan. Okey, saya kira itu saja untuk hari ini. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lain kali, insya-Allah.